وذرياته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والصالحين، خصوصا إلى روح الشيخ المصنف الحاج عبد الله الجنبوي، وإلى روح الشيخ داود بن عبد الله الفطاني، وإلى أرواح مشايخنا وإلى من تسب إليهم أجمعين، على نية أن الله يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكية والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang berkat, malam Jumaat. Maka diberi taufik oleh Allah kepada kita dapat kita belajar pula cara-cara kita nak beribadat kepada Allah. Bagaimana cara untuk kita nak sujud kepada Allah, untuk kita nak beribadat kepada Allah. Maka satu nikmat yang besar iaitu kita dapat belajar ilmu fiqh. Ilmu buat amalan. Ilmu yang amalan kita tu terpakai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi pada malam ini kita bersambung pengajian kita
Yang kita lepas mari dulu, kita sudah lepas dah bicara masalah rukun-rukun, masalah syarat sembahyang. Syarat sembahyang, syarat nak buat pisah sembahyang kita 9 perkara. Jangan lupa lah. Jangan lupa. Maka pada malam ni kita bersambung di muka 18. Tu muka 18. Muka 18 pada tajuknya rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Bagi. Alhamdulillah kita nak bicara rukun. Tu tengok molek tu ada yang ada kitab kita tengok. Maka kata musannaf rahimahullahu ta'ala, rukun sembahyang, kata dia. Rukun sembahyang. Ni nak bicara rukun sembahyang. Kita bicara dulu dah masalah syarat. Syarat tu gapo? Ingat tak dulu kalau kita mengaji lepas mari dah syarat tu gapo? Syarat ni perkara yang buat wisah semaya. Kalau tidak ada dia, semaya kita tak sah. Maka perkara tu sakning, bila kita tilik tengok di benda tu, dia bukan termasuk dalam diri semaya. Dia duk luar suku Sakat. Dia belai. Dia bukan satu juzuk bagi semaya. Tapi kalau tak ada dia, tak sah semaya juga. Kita buat banding yang mudah-mudah dulu. Syarat kita nak buat bubur kacang. Bubur kacang hijau tu kita kata. Syarat nak jadi bubur kacangnya, kena ada puyuk. Dan kena ada api. Kalau tak ada puyuk atau tak ada benda bekas untuk kita rebus, maka tak jadi bubur. Tak jadi bubur. Tapi puyuk tu bukan diri bubur. Ya suku. Bukan kita makan puyuk tu kita nak makan bubur. Begitulah juga api. Api ni syarat nak buat jadi masak bubur. Nak jadi bubur kacang tu, kena ada api untuk nak merebuskan dia. Kalau tak ada api, jadi ke tak bubur? Tak jadi. Tapi api tu bubur ke tak? Bukan bubur. Bukan kita nak makan api tu. Ya suku-suku. Maka perkara tu dikatakan syarat. Adapun rukun tu lah yang kita royak dah. Nanti musannaf kita nak royak sekali lagi tu. Nak sekali lagi nak cerita tengok tu. Kata rukun sembahyang. Rukun sembahyang tu gapo? Pahari molek. Pahari molek kita orang duk mengaji dah kadang-kadang jarang-jarang nak bertepuh ni. Jarang-jarang sekali nak berjumpa, nak bertepuk pengajian pekah lagu ni. Tu bila pula tak tahulah nak temu bab rukun ni. Lalu tu dengan kesempatan tu ambil pahari molek. Lebih lagi tu hari kemudahan kita boleh duk belajar di rumah, boleh duk mengaji ni. Ambil pahari molek. Tawajuh hati betul-betul niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Tuhan tetapkan pengajian dan pahaman tu dalam hati kita molek. Jaga. Rukun tu gapo? Ialah, kata dia, ialah rukun tu gapo? Rukun tu ialah, rukun tu iaitu juzuk. Juzuk, satu juzuk, satu bahagian, satu perkara. Boleh kata berlaku. Juzuk jadi satu bahagian, satu juzuk, satu perkara. Tu. Benda tu juga satu benda juga. Juzuk yang jadi semaya dengan dia. Perkara yang jadi semaya dengan dia. Gapo makna jadi semaya? Yang jadi semaya, yakni yang sah sembahyang, yang terpakai sembahyang. Dengan dia, dengan sebab ada dia juzuk tu. Dengan dia jadi dengan sebab kerja dia. Senang lagu tu dah. Dengan dia yakni dengan sebab kerja dia. Perkara ni, kalau kita pergi buat benda tu, jadi semaya kita, sah semaya kita.
Fahamnya, kalau kita tak kerja, kalau kita tak buat, semaya sah tak? Tak sah. Nak we jadi semaya, nak we terpakai semaya, nak we sah semaya, kena ada dia. Tu rukun. Juzuk satu perkara. Satu benda yang jadi, yang terpakai, yang sah sembahyang. Sembahyang kita tu sah. Jadi dengan dia, dengan juzuk tu. Dengan juzuk tu. Benda tu wak we jadi semaya. Tak ada muka tu, tak jadi semaya. Tak kerja muka tu, tak sah semaya. Tu rukun. Lepas tu kena tambah satu lagi. Betul kata yang jadi tu kita tambah sikit lagi. Sebab kalau sekadar tu, kadang-kadang kita tukar juga dengan syaratnya. Kerana syarat pun perkara yang buat wisah terjadi semaya juga. Tu. Padahal musana kecek lah juzuk dah. Tu pun kita gambar-gambar dah, cuma tak nyata lagi lah kalau kecek sekadar tu. Takut orang gipeh. Kata supo rukun dengan syarat. Lalu tu kita tambah untuk nak menyata sikit. Tambah betul mana? Tulis. Pandai tulis. Tak pandai tulis pun tengok saja dulu. Juzuk yang jadi semaya dengan dia, yakni tulis pada yang jadi tu, yakni padahal juzuk itu termasuk dalam diri sembahyang. Termasuk dalam diri sembahyang. Yakni dikatakan juzuk itu ialah sembahyang. Tu dia. Tu orang panggil rukun. Perkara yang buat sembahyang kita tu sah. Kalau tak ada benda tu, sembahyang kita tak sah. Dalam keadaan tu, benda tu tadi termasuk dalam juzuk sembahyang dah. Benda tu termasuk dalam diri sembahyang dah. Dikatakan sembahyang dah benda tu. Dikatakan sembahyang dah. Masalah syarat tadi kita banding dengan api dan puyuk. Kalau masalah kita wak bubur kacang. Bubur kenal dah bubur. Bubur ni kalau kat Malaysia kadang-kadang bubur tu nasi gitu pula dah. Tu ada bubur. Nasi bubur gapo tu. Maka bubur kalau Islam tanding gak ya kena kepada kita rebus bubur manis. Wak jadi bubur. Tu sehingga ada istilah ataupun patah sehingga nasi jadi bubur apa semua tu. Tu bukan bubur. Ala kulihan tak apalah. Bubur gapo apa. Bubur kacang, bubur jagung. Tu ialah belakang tu. Maka nisbah kepada bubur, syarat dia gapo tadi? Salah satunya periuk ataupun bekah. Lain lagi, api. Buat jadi. Apa lain lagi? Apa lagi? Kita katakan periuk bekah lagi. Padahal lah tu. Tu nampak tu cukup dengan dua tu yang nak buat buburnya. Kemudian rukun pula. Rukun ini, kalau tak ada benda tu, tak jadi bubur tak? Tak jadi bubur kacang. Tak ada benda tu. Tak jadi bubur. Lepas tu, bila kita tak kaji, kita tengok, benda tu tadi, kena atas bubur dah. Benda tu ialah bubur dah. Gapo? Satunya kacang sendiri. Rukun bagi bubur kacang, kena ada kacang. Kena ada kacang. Tak ada kacang, nak jadi bubur kacang dah. Tak jadi bubur kacang, rebus air saja. Tak jadi bubur kacang, maka mesti kena ada kacang. Lagi, kena ada air, bubur air dalam tu. Kalau tidak ada air, orang panggil kacang goreng. Tidak jadi bubur. Maka, nak panggil bubur, kena isikan air. Kena masuk air juga. Dua, tak ada air, tak jadi bubur kacang. Nak panggil bubur ni kena isi air.
Lagi pula nak jadi bubur satu lagi, kena tambah gula, kena tambah saka. Kalau tak tambah saka, panggil bubur tak? Tak panggil bubur, orang panggil kacang rebus saja. Tak panggil bubur. Nak jadi bubur kacang je kena tambah saka juga. Tu 2-3 perkara tu. Jadi dah. Tambah garam. Garam tu bukan rukun dah, sunat hai'ah, nak bertambah sedap. Tu kalau garam. Tu santai tu pun kalau kira pun masuk dalam sunat hai'ah, nak bertambah sedap gitu je. Tak ada santai pun kalau kita kira dia jadi bubur kacang dah. Maka bubur kacang kita kata, cuba tengok mudah-mudah. Kacang perkara juzuk yang jadi bubur dengan dia. Tak ada kacang tak jadi bubur kacang. Dan kacang tu termasuk di dalam juzuk bubur dah. Bukan dipanggil bubur dah lah. Bila kau siap tu, bubur dah tu. Kacang pun bubur. Masuklah diri bubur dah. Begitulah juga air. Bila masuk dalam koli, dalam kawah ataupun dalam periuk, maka buat menjadi bubur. Tak ada air, tak jadi bubur. Dan air itu pun sebagian daripada bubur dah. Tu begitulah. Mudah-mudah faham, nampak gitu. Saka, gula saka ni, kalau tak ada dia, tak jadi bubur kacang. Dia buat menjadi buburnya. Dan bubur saka tu satu bagian daripada bubur dah. Mata hak tu lah. Bila kita makan 3 tu. Bila kita makan bubur, makan air dalam tu. Makan kacang pun sekali. Makan saka gi pun sekali. 3 tu maka duk gau jadi apa? Jadi bubur. Jaga molek. Jaga situ. Tu rukun nama dia. Ada pun syarat tak ni? Kita makan api sekali tak? Tak makan. Ya suku kita mampu padam dak api. Dengan sebab kita sudah dah rebus tadi. Kita buat bubur siap dah. Tapi tak ada dia api, tak jadi bubur kan? Tu syarat dia. Begitulah syarat semaya 9 perkara lepas dah. Hak kita sebut tadi. Menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat sah tak semaya? Jawab kata tak sah. Menghadap kiblat tu buat wisah, wijadi semaya. Tapi diri menghadap kiblat tu dipaksakan semaya tak? Tak. Seperti kita duk biasa, kita duk baca Quran, kita hadap kiblat, bukan semaya ni. Semata-mata hadap kiblat bukan semaya. Maka diri hadap kiblat bukan semaya lagi. Hanya kalau tidak kerja benda tu tak jadi semaya, tak sah semaya. Wahakaza. Kalau begitu sini pun lah. Nampak dah tu seolah sebagai ulangan huraian yang telah lepas-lepas dulu. Yang kau malak. Kalau begitu kata dia, rukun-rukun ni ialah juzuk. Satu bahagian yang jadi semaya dengan dia. Tu kalau dalam bahasa Arab, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'. Barang yang terhenti atas dia oleh sah benda. Oleh satu amalan-amalan. Amalan satu amalan nak tersah terpakai, terhenti atas benda tu. Wa huwa juz'un min. Dan ia tu satu juzuk daripada amalan tu. Jadi kena kepada satu juzuk bagi amalan tu dah. Tu jaga. Maka rukun semaya ada berapa? Lagi musannaf akan sebut 13 perkara. 13 perkara ni buat jadi semaya. Tak cukup mana-mana satu dari 13, tak jadi semaya, tak sah semaya. Maka mana-mana satu daripada 13 ni dikatakan diri semaya dah. Termasuk oleh hakikat semaya dah. Tu. Mana tengok. Maka musannaf kita samilah tu musannaf kita bawa wikna lebih kurang dah. Dan rukun tidak boleh ditempel dengan sujud sahwi. Jaga. Dan rukun bermula rukun itu, ingat nah, kita depan lagi kita nak mengaji 13 perkara ada lagi akan datang ni. Rukun tu khabar tak boleh ditempel dengan sujud sahwi. Maksud tak boleh ni gapo? Tak boleh ni haram ke makruh. Tak boleh di sini tidak sunat. Tidak boleh jadi tidak disunat. Tak sunat.
Bahkan tidak sah buat gitu. Kalau kita nak tepeh dengan sujud sahwi, tak sah. Kita kata kita tinggal rukun, kemudian kita tepeh dengan sujud sahwi kan? Tak sah. Tinggal rukun tu tak sah dah. Tak sah dah. Tidak boleh, tidak disunatkan. Dan tidak sah. Tu buat begitu. Tidak sunat dan tidak sah. Tak boleh. Kita kata, aku tak saya baca Fatihah. Nanti nak sujud sahwi, ganti. Tak boleh. Tak boleh. Tak disunatkan kita buat begitu. Bahkan kalau kita buat juga, terbatal. Batal semaya dalam keadaan kita tinggalkan rukun tu. Kita tengok. Tidak boleh, tidak sunat, tidak sah. Ditempel. Tak boleh ditempel. Apa tempel ni apa? Tak sah ditempel. Kalau bahasa Arab panggil dijabar. Ditempel, yakni dilekat. Dilekat semula. Atau bahasa kampung, ditapung. Apa? Ditampungkan. Kalau biasa sunat abad, kalau kita tinggal, ibarat kain kita tercarik. Ibarat kata kain tercarik. Maka cara kita nak bercomel semula kain kita, bila kain carik ni tak huduh tengok. Tak comel kita tengok. Tak molek tengok. Boleh pakai, tapi tak molek tengok. Maka cara-cara untuk nak nampak sedap tengok semula, nak comel semula buat lagu mana? Tapung, ambil kain lain tapung. Maka kisumak tepat tu. Tu orang panggil tempel, tu orang panggil lekat semula. Tak boleh ditempel, tak boleh ditampung, tak boleh dilekat semula dengan sujud sahwi. Dengan sebab sujud sahwi. Sujud dengan sebab lupa. Sujud dengan sebab lupa pada ghalib. Tu buat lagi tu. Sujud sahwi, sujud kerana lupa. Yakni pada ghalib. Kerana ada apa? Kerana kadang-kadang sengaja tinggal pun sujud sahwi juga nama dia. Tapi iktibar ghalib lah. Iktibar ghalib. Orang kita biasanya lupa. Orang kita tak tinggal muda-muda sunat ni. Ya tahu je buat. Tapi kadang-kadang terlupa. Maka kebiasaannya dengan sebab berlaku lupa itulah menyebabkan dia tu sujud. Maka dinamakan sujud sahwi. Sujud sebab kita lupa. Sebab lupa tu pada ghalib. Tu. Tengok kata. Maka tak boleh. Tak sah kita tepel tapung dengan sujud sahwi. Tak boleh rukun ni. Tak baca Fatihah, tak rokok. Aku lupa rokok tadi. Kita sujud dah. Lepas dah sujud, aku tak rokok lagi. Tak apa. Nanti sujud sahwi. Boleh ke? Tak boleh, tak sah. Wajib ketika tu kena bangun semula, pergi rokok semula. Bangun naik semula, lepas tu rokok. Kalau kita terlupa tinggal rokok ketika tu, kita bangun lagi. Bila nyata-nyata lepas pada salat dah, Assalamualaikum siap dah. Tak ada rokok rakaat pertama, tak sah semaya. Kerana kita tinggal rukun. Rukun ni tak boleh. Tak boleh. Tu. Ibarat kita buat bubur kacang tadi, kita rebus air, kita masuk air siap. Kita masuk gula siap. Rebus lama angkat. Angkat. Hei, aku lupa bubur kacang saat ni. Jadi tak bubur kacang? Tak jadi. Tak jadi bubur kacang dah. Baru angkat. Lupa bubur. Kadang-kadang kena buat semula. Nak jadi bubur kacang. Banyak buat semula pula. Tu rukun dianya. Nak buat tepel tak boleh dah. Lepas tu lepas pada tu nak boga lain boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak jadi bubur situ. Tak jadi bubur kacang situ. Tidak boleh ditempel dengan sujud sahwi. Tak boleh tu kalau kita tinggalkan dia. Kalau ni kita kata kait ataupun bersangkut pada tidak boleh. Rukun-rukun ni jaga dah. Rukun ni tak boleh kita tapung dengan sujud sahwi rukun ni. Tak boleh kita tepeh. Kalau kita tinggalkan dia akan rukun tu. Bila kita tinggalkan rukun, tak boleh. Tak boleh kita tepeh, tak boleh kita lekat semula.
dengan sujud sahwi tu. Tak boleh. Tinggal tu tulis situlah. Kalau kita tinggal, yakni sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Hak ni tak bercara. Masalah rukun ni tak kira lah. Seolah kata keras, tegas. Tegahnya. Engkau tak jadi semaya, punah semaya. Punah semaya. Kita lupa bubuh kacang. Tiba-tiba bila kita angkat puyuk mari, kita tahu, lupa nak bubuh kacang tak ni. Maka bila kita lupa, jadi tak bubuh? Tak jadi. Ataupun kita sengaja tak bubuh kacang di mula, jadi tak kaya bubuh kacang? Tak jadi. Sengaja ke lupa ke tak jadi benda semata dah. Tak jadi benda semata. Tak jadi bubuh kacang semata. Tu hakaza. Kalau gitu dia kata, kalau kita tinggalkan dia, sama ada kita tinggal dengan terlupa ke, tinggal dengan sengaja ke, tak jadi semaya di mula. Bila tak jadi semaya, tak sah semaya. Tak sah semaya, ibarat kata kita tak semaya lagi. Tak semaya lagi, kena semaya semula. Kalau tak semaya juga, kira-kira kata berdosa tu. Kira kata kita tinggal semaya tu, waktu tu tak diiktibar tu. Syarat tak buat kira. Sampai kiamat esok, tu dia. Masuk neraka ngano? Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ni salah satu ulama tafsir, sahun dengan makna mereka mencuai-cuaikan rukun syarat. Tidak amati dengan perkara tu. Semaya tu semaya, tapi semaya tak ada kena rukun syarat. Maka dinamakan orang tu sahun, menyebabkan dapat siksa juga. Tu jaga. Allahu Akbar. Semaya ni Allah, yang 4 rakaat je. Setinggi-tinggi 4 rakaat, bukan 5, bukan 6. Sebab apa kita nak cuma tak lehnya sikit sangat. Jaga je molek dia. Sebab dia nak jaga kita pula. Bukan kita jaga dia di dunia ni habis-habis dah. Dia akan jaga kita pula selepas pada kita mati. Tu jaga molek. Ibu ni pera kita. Ibu ni widuit kepada kita. Dia harap kata kita nak boleh jaga pula dia ketika dia tua. Tapi harap tu harap dengan cakap dah sengkat je zon saja. Zon saja. Dalam hati pun duk jadi dia nak bercara aku kedak. Teka lepas pada aku mati. Ketika aku tua ni, anak ni nak bercara aku kedak, tak tahu. Duk syok lagi. Tapi dalam keadaan yazan atau syok tu pun, dia buat baik dengan anak dia. Dengan harapan tu. Harapan anak akan bakti kepada dia pula pada masa dia tua. Tapi kita ni, jelas-jelas 100% kerana Nabi royak. Jelas-jelas kata semaya akan bicara kita. Akan tolong kita. Akan bicara kita. Akan sanggup menjaminkan kita dalam kubur. Tapi dalam hati kan kita tak buat baik dengan dia, Bimolat. Dah buat jahat situ dengan dia. La ilaha illallah. Buat baik dengan dia. Dengan kita yakin dah dia akan bercara tolong kita pula. Nabi royak kepada kita begitu. Tu jaga molek tu. Kalau begitu kata musannaf, cuba tengok. Dengan sujud sahwi, kalau kita tinggalkan dia. Tak boleh. Tidak boleh tu bukan sekadar kata makruh nah. Tak sunat serta tidak sah nah. Sebab tu dia kata bahkan tak boleh tu bahkan batal. Batal sembahyang kita kalau kita tinggalkan rukun. Kalau kita tinggalkan dia tu tak boleh kita tempel dengan sujud sahwi, bahkan batal terus semaya kita. Tak terpakai kerja semaya. Allahu Akbar. Itu jaga situ. Jaga. Masya Allah. Tu tak apa. Nanti kita nak bicara satu persatu. InsyaAllah. Ni satu peluang besar dan ni kita ambil amati dengan perkara ni. Dalam keadaan itu kita boleh guna juga masa untuk benda ni. Untuk agama. Jangan lupa nah. Ini selain daripada kewajipan kita mengaji benda ni. Kalau kita faham, kita usaha faham betul-betul. Itu tanda kata Allah Ta'ala nak kebaikan, keberkatan besar kepada kita dah. Tu. Sebagai Nabi dia ayat, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din tu. Siapa dia pun hak Tuhan nak
Widya tu dapat kebaikan, jadi orang baik, jadi orang berkat, jadi orang ilmu yang manfaat, jadi berkat, jadi ilmu dapat kebaikan yang besar, Allah Ta'ala akan widya tu duduk dengan orang molek. Allah akan widya tu bersama orang yang faham agama. Sehingga dia akan mendapat faham agama juga. Bila dia faham agama, dia dapatlah kebaikan. Tu sebab tu kalau kita duduk dengan tok guru, duduk dengan orang mengaji, duduk dengan dalam halqa orang mengaji semua, lama-lama kita pun faham. Itu tanda dah. Walaupun mula-mula tak faham lagi, aku ni ngaji mula-mula tak faham. Kali yang kedua pun tak faham. Walaupun tak faham lagi pun, apabila bersama dengan orang yang memahami agama, kita pun ada tanda kata dapat faham juga agama. Sebab tu syukur kepada Allah. Syukur banyak-banyak. Syukur banyak-banyak. Ni dengan tok guru nak lari semacam. Ada tengah tok guru, temu tok guru nak lari, temu dengan tok wakil nak lari, temu dengan orang mengaji nak lari. Nak duduk dengan cuk hak tak mengaji tu. Apabila nak dapat faham agamanya. Lepas tu bila tak faham agama, bila nak dapat kebaikan yang besar hak supaya Nabi diriwayatnya. Tu masalah ya. Kalau gitu alhamdulillah lah ni. Alhamdulillah. Cuba tengok lagi. Habis masalah rukun tu dia tak royak lagi, tapi dia royak arah-arah dulu. Al-qadar dulu sambil tu. Dia dah bicara suku ni, masalah sujud sahwi akan dibicara semula di belakang tu. Kata dia dan sunat ab'ad. Dan bermula sunat ab'ad. Sunat ab'ad pula. Sunat ab'ad ni, ab'ad ni apa makna? Ab'ad ni maknanya anggota. Asal ab'ad ni maknanya anggota. Ab'ad, jawarah, a'dha, hilang juga tu. Makna ab'ad ni anggota. Asalnya ab'ad tu maknanya anggota bahagian bagian badan. Maka sunat ab'ad, yakni sunat yang diserupakan dengan bahagian anggota badan. Kita panggil sunat ab'ad. Itu apa? Musyabbah kepada musyabbah bih. Tu orang panggil sunat yang diserupakan dengan anggota badan. Sunat. Benda sunat. Kalau kita tak kerja pun sah semaya. Tak kerja pun semaya kita sah dah, tapi pahala tak boleh lah. Tapi dalam keadaan itu benda tu serupa dah dengan anggota badan kita. Tubuh badan kita kalau terpotong tangan tak ada, orang panggil kudung. Panggil orang lagi. Tapi orang tu sepenuh dah. Tak sepenuh kerana anggota badan dibuang, dipotong, dicabut. Begitulah semaya. Kalau tak ada sunat ab'ad ni, semaya tu jadi semaya tu lagi, tapi semaya yang kudung, semaya yang cacat, semaya yang tak sepenuh. Orang panggil tu sunat ab'ad nama dia. Dan bermula sunat ab'ad tu lagi akan royak juga Musa nak royak ni. Depan lagi tu jangan gaduh lagi, insya-Allah ada lagi. Jangan duk sibuk, jangan duk gaduh-gaduh sangat, jangan kita nak segera isti'jan sangat dulu. Tapi nak royak dulu. Sunat ab'ad ni salah satu daripadanya yang kita sentiasa duk buat semua. Kita tahu kunut dalam mazhab kita Syafi'i. Baca kunut tu sunat tu. Sunat ab'ad tu. Kalau tak baca hari ni terlupa baca. Sah tak semaya kita subuh tadi? Sah. Tak ada apa. Tapi semaya tak yanguk. Semaya tak comel. Ibarat kata semaya mari pada hari kiamat esok tu, kaki tak ada, tangan tak ada, mari duduk tepi kita. La ilaha illallah. Tu. Maka kita jaga. Sunat ab'ad ni kata dia, dan sunat ab'ad kalau ditinggalkan dia, ditinggalkan dia akan sunat ab'ad. Bila sebut kata ditinggal, tulis situ juga. Ditinggal yakni sama ada ditinggal dengan sengaja atau dengan terlupa. Supaya kalau kita tinggal, yakni sama ada ditinggal dengan sengaja atau dengan terlupa. Sudah ab'ad ni kalau kita tinggal dia, sama ada kita tinggal dengan sengaja, sengelai betul. Sengaja tak saya baca kunut ni. Gaduh nak pergi ke pasar. Gaduh nak pergi motong. La ilaha illallah. Misalnya gaduh sangat. Nak pergi motong. Sami Allahu liman hamidah. Allah kalau baca kunut ni. Allah lama pula. Berjejer pula. Tu dia. Allah apa jer sangat lu kunut.
Setar sangat je. Doa yang baik-baik saja dalam kunut tu. Isi-isi dia molek-molek saja. Doa molek. Tapi bagi dia, kalau baca kunut rugi masa. Nak tinggal, sengaja tinggal. So tak semaya? So. Semaya so. Tapi itulah. Kain kita tu carik dah, orang panggil. Tercarik dah. Kalau ibarat kain pakaian kita pun, orang panggil carik dah. Carik dah. Hak tu masalah sengaja. Kalau terlupa, supaya sah semaya. Sah semaya. Tu cuma tercarik juga. Cuma kita kata tak sama lah dah. Kalau kita tertinggal dengan terlupa, dia tak sama dengan tinggal dengan sengaja. Ibarat kalau kain kita cari, kalau kita tinggal dengan terlupa, dia cari juga tapi cari dia bulat sikit. Tapi kalau tinggal dengan sengaja, dia cari banyak ke sikit. Banyak pada hak kita terlupa tu. Kalau kira nisbah kepada rupa winapak mudah-mudah. Gitu. Tapi boleh pakai lagi, kain tu boleh pakai lagi. Tu. Dan kalau kita sujud sahwi pun tak sama. Kalau kita sengaja tinggal sunat ab'ad ni, kemudian kita sujud sahwi, maka tertapung dah lubang kita. Tapi tampung tu tak serupalah dengan kita tapung dengan sebab kita lupa saat ni. Keelok dia tak sama. Dia tentu tak sama dengan sebab kita sengaja betul nak tinggal. Kalau kita sengaja tinggal, lepas tu kemudian kita sujud sahwi, tak samalah. Hasil dia tak akan sama. Maka kata dia, sunat ab'ad ni weh. Kalau ditinggalkan dia, kalau kita tinggal, sama ada kita tinggal dengan terlupa ke, tinggal dengan sengaja ke, apa nak jadi? Khabar dia. Disunat, bukan khabar tu, jawab kalau. Kalau ditinggalkan dia, nascaya tiada harus. Tak harus. Tak kena. Baca tak kena. Baca jawab lagi tak kena. Kalau ditinggalkan dia, disunat. Tu baca hak bawah. Nascaya disunat. Sunat pula. Sunat kita tempel. Kita tapung. Kita lekat semula. Kita ganti dengan sujud sahwi. Sunat kita tapung, tempel, lekatkan dengan sebab sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Sunat kita sujud sahwi lah. Kalau kita terlupa baca kunut masalan. Dan ada lagi akan datang. Kita terlupa baca kunut. Kita lupa, maka sunat kita sujud sahwi. Sunat apa ni? Sunat ni sunat hai'ah lah. Disunat yakni sebagai sunat hai'ah. Sunat sujud sahwi ni sunat hai'ah. Bukan kata sunat ab'ad apabila kita terlupa dan tinggal, di sunat ab'ad pula kita sujud. Kalau sunat ab'ad pula sujud tu sunat ab'ad pula. Sebab tinggalkan akan sunat tu sunat pula. Gitu. Selerok. Nak jadi betasan su gitu. Maka sunat yang dimaksudnya sunat hai'ah. Mana kalau kita tinggal sujud, tak ada juga nak sujud, tak ada apa. Semaya kita tu sah. Semaya kita tu sah. Terpakai. Boleh guna lagi kain kita tu. Tak ada apa lagi. Di sunat kita tempel dengan sujud sahwi. Sunat nah. Jaga. Tapi lagi akan datang lah. Jangan ada sibuk sangat kita. Jangan terlupa tajuk asal kita nak kecek apa malam ni. Harukun ni. Tapi sambil tu dia bawa pergi. Hak sambil tu kalau tak faham kot mana pun lepas kerja pergi dululah. Kalau faham pun alhamdulillah. Tak faham pun tak apa. Kita nak faham fokus. Kita nak tuju kepada tajuk kita malam ni. Rukun semaya tu. Dia kata sunat ba'at tu kalau tinggal, sunat kita tepel dengan sujud sahwi. Sujud sahwi bila? Sujud sahwi bila? Kalau orang tanya. Yakni selepas tasyahud sebelum salam. Gitu. Yakni selepas tasyahud. Dan sebelum salam. Buat betul sujud sahwi tu. Yakni selepas tasyahud dan sebelum salam.
Jangan pergi sujud masa lain. Kalau mau sujud tempat lain pula, batal sembahyang pula dah. Tak baca tasyahud lagi, tak baca at-tahiyyah lagi. Aku sujud sahwi dulu. Allahu Akbar. Niat sujud sahwi. Batal sembahyang. Bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Tempat dia nya kena sebelum salam, selepas tasyahud. Lepas fil alamina innaka hamidum majid. Kalau sekat tu, kalau kita baca doa lagi-lagi, baca lagi-lagi doa tu habis dulu. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrabtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa fitnatihi wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Sudah pak? Sebelum salam, sujud sahwi. 2 kali sujud turun lagi. Allahu Akbar. Ketika turun tu, kita niat kita sujud untuk kita nak tepeh. Untuk nak tepehkan sunat yang kita tertinggal tadi tu. Niat, apa ni? Kita niat sujud sahwi. Allahu Akbar. Tu baca apa pun, subhana rabbil azim pun tak apa. Kalau tak pandai baca gapo pun tak apa, pakai sujud saja. Tapi kalau tak pandai, sekurang-kurangnya subhana rabbil a'la supaya kita sujud biasa ni. Tapi kalau pandai lagi kita baca apa nama? Allah subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Lagi akan datang baca tu. Insya-Allah lah. InsyaAllah. Maka baca 3 kali. Lepas 3 kali tu kita bangun mari dulu. Duduk antara 2 sujud. Rabbi firli biasa. Lepas pada tu sujud pula sekali lagi. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Lepas pada sujud kali kedua tu bangun mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar daripada sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu tak maksudlah. Kan kita pun tertapung. Tapi ada bekas-bekas lah. Dia tak jadi sedia dah. Dia tak akan jadi seperti kain sedia yang kita pakai dah. Tapi ada bekas tertapung. Walaupun ada bekas tertapung pun, dia sedap tengok sikit. Sedap tengoklah sikit. Tak nampak hudur, terlubang lagu tu dah. Tapi nak beri support dulu tak support dah. Dan kita tinggal kita tak support dah dengan kita kerjanya. Dia tak sama dah. Cuma sedap tengok. Sedap tengok je. Habis itu orang panggil sujud sahwi. Maka ditepelkan dengan sujud sahwi. Lagi akan datang insya-Allah. Sebenarnya sujud sahwi ni bukan dengan sebab kita tinggal sunat ba'at saja. Dia ada lagi 2-3 perkara lagi sebab dia. Yang kalau kita berlaku sebab tu, disunat juga sujud sahwi. 4 sebab semua. Dalam ilmu dan semaya kita ni, sebab yang menyebabkan kita sujud sahwi itu 4 sebab. Salah satu daripadanya ni, kita tinggal sujud kita tinggal sunat ab'ad. Sama ada tinggal dengan terlupa atau tinggal dengan sengaja. Habis. 2 situ. Dan sunat hay'ah. Sunat hay'ah. Hay'ah ni bentuk rupa. Asalnya hay'ah ni bentuk. Sunat bentuk semaya. Sunat rupa semaya. Kerana boleh panggil sunat bentuk rupa. Kerana bila kita tinggal sunat ni, Allah, semaya kita tu kurang berupa. Walaupun jadi dah. Manusia ni, jadi tu berbadan cukup lengkap dah. Tapi tak ada bulu perhiasan, maka kurang comel rupa dia. Bulu kening tak ada. Allah, rambut licin. Aduh. Kening tak ada. Oh, apa licin habis. Bulu-bulu ni pun tak ada sikit habuk ni. Tu. Jadi kurang bentuk rupa. Bila kurang bentuk rupa, kena kerja juga benda tu. Orang tu orang dah lah orang panggil. Tapi tak cukup. Tak yangok. Maka kena tambah satu lagi panggil sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni, dan bermula sunat hay'ah, kata dia, kalau ditinggal, dia akan sunat hay'ah. Kalau kita tak buat, kita tak kerja, kita tinggal. Sama ada tinggal dengan sengaja atau terlupa. Supaya tu juga. Sengaja tinggal. Supaya apa kita katakan? Supaya kita kata,
Kita takbir. Mula-mula kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nak masuk semaya dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar tu, hak mula-mula tu orang panggil rukun tu. Tu orang panggil takbiratul ihram. Tetapi dalam keadaan itu sunat angkat tangan. Sunat angkat tangan. Angkat tangan teka kata Allahu Akbar tu, apa hukum angkat tangan? Jawab kata sunat. Sunat ke apa? Sunat hai'ah. Maknanya kalau tak siap angkat boleh ke tak? Boleh. Tu malah berdoa, malah sangat dah. Seolah kata tak si kepala sangat dah. Nak duk kelas renah-renah ya di akhirat. Tak apa, sengaja. Akhir-akhir masuk semaya. Allahu Akbar. Duk tangan duk sini dah. Ambil tangan tak sini pun sunat hai'ah juga ni. Sunat hai'ah juga. Maknanya kalau tak duk saja betul gitu boleh tak? Boleh. Tapi kau huduh semaya. Orang panggil tak jadi comel, nampak licin doa, kening pun tak ada bulu ni. Tu dia. Tu orang panggil. Maka sudah hai'ah belaka. Dalam sudah hai'ah Allahu Akbar. Maka dalam keadaan itu sunat kita angkat tangan. Angkat tangan tu pula ada kelas dia pula. Angkat tangan yang sempurna. Lagu ni hak Nabi dia angkat. Allahu Akbar. Tu angkat sekadar tu. Tu angkat kadar tu. Maka angkat kadar tu hak dengan sempurna. Ada setengah orang malah berdoa tak siap besok. Allahu Akbar. Duk lagu tu. Duk lagu tu ya. Allahu Akbar. Boleh tak pergi pahala? Boleh pahala sunat angkat tangan. Tapi tak sepenuh juga pahala dia tu. Tak sepenuh juga pahala. Kena bicara penuh. Sepenuh. Tu lain daripada tu lagi kita rokok. Ketika rokok tu rukun. Tapi ketika baca rokok tu, kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Baca tasbih teka tu, apa hukum? Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Maknanya kalau kita tak baca boleh tak? Tak apa. Semaya kita sah. Tapi Allah, kelah di akhirat esok ni boleh renah lah. Pangkat renah. Sekiranya kita mati, tentu kita akan mengadu merayuhan kepada Allah untuk kembali kerja sunat hai'ah tu pula. Ya Allah, hatta aku klik semula. Sesak dah hari tu. Tak baca Subhana Rabbil Azim cukup. Sesak dah hari tu tak angkat tangan. Angkat mudah-mudah gitu. Akan sesak juga di hari kiamat nanti. Dengan sebab walaupun kita kerja dah pun, kita akan rasa sesak lagi. Sebab itulah kita usaha buat cukup. Kita mengaji, kita buat cukup. Kita buat cukup sepenuh. Semaya kita ni berupa comel. Tangan, kaki cukup, bulu gapo pun Allah. Cukup sekor ke panggil. Allahu Akbar. Maka sunat hai'ah ni kata dia, kalau ditinggal, kalau kita tinggalkan dia, kita tak buat. Tak saya buat. Tak saya baca Subhana Rabbil Azim. Tak saya baca Subhana Rabbiyal A'la. Tak baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Tak baca Sami Allahu liman hamidah. Tak saya baca. Pakai mentah-mentah gitu ya. Teka lepas pada waladdallin. Amin. Tak saya baca amin juga. Amin tu sudah hai'ah tu amin tu. Tak baca pun sah. Amin pun tak saya baca. Waladdallin. Senyap. Lepas tu rokok. Rokok pun turun. Tak ada baca Allahu Akbar. Allahu Akbar pun tak baca. Misalnya lah. Tapi tak ada kayak orang kita semaya sampai kemalah gitu lalu Tak ada Allah tu tak baca juga. Dia tunduk gitu. Lepas tunduk Subhana Rabbil Azim pun dia tak baca. Angkat naik Sami Allah pun dia tak baca. Tu orang panggil sunat hai'ah belaka tu. Angkat tu bagi iktidan. Hak tu rukun. Lagi akan datang. Sami Allahu liman hamidah. Sunat hai'ah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Tu pun sunat hai'ah. Iktidan. Sekolah tu maknina. Dia tak baca pun senyap dik. Tak sebi orang tahu kata ya semaya. Apa kalinya? Allahu Akbar. Allah huduh. Huduh sungguh. Kalau buat rupa tu, huduh. Nampak nyata-nyata kata huduh. Lepas pada tu rokok. Sujud. Sekiranya dia tinggalkan sunat hai'ah tu, jawab, tiada harus. Nacaya tiada harus.
Taharruh. Apa makna taharruh? Yakni haram. Haram. Hak ni. Haram jadi serta batal, kena kata gitu. Tiada harus, yakni haram serta batal. Ditempel, ditapung, dilekat semula dengan sujud sahwi. Kita nak sujud sahwi ketika tu haram. Kalau belum pada wisalah, Allah saya tak baca subhana rabbiyal azim dalam rokok. Allah sayangnya pahala. Takut luput pahala, dia pun niat nak sujud sahwi. Sebelum pada salat, Allah sujud sahwi gapo tu? Sujud nak gati, nak tapung subhana rabbil azim dia. Apa nak kata? Haram sujud. Tak disyarat kita sujud ketika tu. Kalau kita sujud juga, batal semaya. Kerana dinamakan kita menambahkan rukun. Kita menambahkan rukun tadi. Menambahkan sujud. Sujud tempat yang tidak disuruhkan kita sujud. Tiba-tiba kita pergi sujud, maka batal semaya kita. Batal semaya kita. Jangan duk kata hak tu. Sunat abad tu pun. Sunat abad tadi. Sunat abad disunatkan kita sujud sahwi. Betul tak tadi? Sunat kita sujud sahwi. Tetapi dalam keadaan tu, kita nak sujud sekali je. Syarat perintah kita, sunat galak kita, suruh kita sujud 2 kali. Tiba-tiba kita kosak, aku nak sujud sekali ya. Tak sih sujud 2 kali. Nak sujud sekali ya, nak wisalah selalu. Maka kita pergi sujud sekali ya sunat abad tadi. Kita sujud sahwi sekali ya. Batal semaya. Kosak nak sujud sekali, batal semaya. Tu. Batal semaya. Kerana dinamakan kita tambah rukun pula. Kerana itu bukan sunat kita bukan syarat kita sujud sekali. Disyaratkan kita sujud 2 kali, tiba-tiba kita kosak untuk nak sujud sekali saja. Maka batal sembahyang. Tu jaga-jaga, hati-hatilah. Hati-hatilah. Jaga-jaga mulai amalan kita tu. Lebih lagi orang tua-tua nak hadap kepada kubur, dah dekat dengan kubur sangat dah. Kena amati, kena jaga lebih banyak lagi, kena lebih hati-hati lebih pada orang muda. Orang muda ni walaupun mati juga, tapi adat dia tu lama lagi, lama sikit. Kita ni orang tua ni pada adatnya dekat dah dengan kubur, hampir dengan kubur dah. Maka kena amati sikit. Takut kembali kepada Allah, kembali kepada mungkar nangkir dalam keadaan kita tidak ada kesempurnaan ni. Roda dia tak ada apa lah. Tu. Lebih lagi pula semaya ni perkara yang mula-mula Allah Ta'ala nak tanya. Kalau hak ni tak lepas, hak lain pun, amalan yang lain pun agaknya sukar, agaknya susah sikit kita nak lepas. Tu semaya ni penting sekali, tiang agama kita. Habis itu, kalau gitu kata dia, tak harus ditempel dengan sujud sahwi, tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh kita tempel dengan sujud sahwi. Habis itu, baik. 3 perkara. Kita kembali kepada tajuk kita semula. Rukun tadi, kita royak dah makna dia. Kita cerita dah makna rukun. Maka rukun semaya tu perkara yang buat jadi semaya, wisah semaya. Tak ada benda ni tak sah semaya. Dan perkara ini dikatakan satu bahagian daripada sembahyang. Tu namakan rukun. Kalau kita tinggal tak sah dimula lagi dah. Tak sunat dah sujud sahwi. Sujud sahwi pun tak boleh kita tapung, tepel dah. Maka rukun sembahyang ada berapa? Kata musannaf rahimahullahu ta'ala, rukun sembahyang tu 13 perkara. Itu 13 perkara. Ada setengah ulama dia kata 15 kerana dia asingkan sebahagian supaya dengan rokok. Rokok ni setengah ulama dia bilang satu rukun, dan tumakninah pada rokok pun satu rukun. Maka ulama yang bilang asing-asing rukun gitu, dia kira dua tu. Dalam rokok tu satu rukun dah. Tumakninah pada rokok satu rukun yang lain, maka bertambah rukun. Kalau kita kira lagu tu, ada setengah ulama tak bilang maknanya rokok ni rukun,
Tapi tumak ninah bukan rukun, hanya syarat bagi rokok. Kalau rokok kita tidak ada tumak ninah, rokok kita tak sah juga. Ia kata syarat bagi rokok. Ala kulli hal, mesti kena kerja juga. Walaupun bukan rukun pun, kalau tak buat tumak ninah, maka tak sah juga semaya kita. Itulah. Maka tak apalah kalau kita jumpa lah kitab mana kata 15, kata kitab mana, maka tak ada masalah apa. Kerana benda tu benda sama je. Cuma masalah bilang saja. Supaya ayat Quran tu lah. Ayat Quran tu. Dalam ayat Quran tu, dia banyak tu je. Banyak tu je. Supaya dalam suratul Naba yang kita dah mengaji tu. Setengah ulama kata ada 41. Setengah ulama kata ada 40 ayat. Maka ada khilaf betul bangil. Cuma benda sama je. Cuma bila kita nak kira sebagai ayat yang terasing ke tidak. Tu je. Tu je. Habis itu. Maka rukun sembahyang tu 13 perkara. Kata dia. Mana 13? Allah, ni pertama sekali. Pertama daripada 13 perkara. Rukun yang pertama. Ini sebenarnya rukun hak ni rukun bagi segala amalan. Bukan sekadar rukun bagi semayang saja. Rukun pertama ni rukun bagi setiap ibadat. Kalau tak ada yang ni, maka tak sahlah amal ibadat. Dalam mengikut mazhab kita Syafi'i. Maka pertama dia, niat dia kata. Mula-mula kena niat. Ini kan amat timolek. Kadang-kadang kita salah faham. Silap buat. Menyebabkan kita ni jadi macam-macam rupa. Jadi beruk, jadi keruk. Sebab duk jadi tak betul dengan niat ni. Nak jadi samurai pun. Teka niat ni. Jadi samurai lah. Jadi kung fu lah. Nak jadi silat lah. Teka niat ni. Teka niat ni belakang. Dengan sebab kita tak amati, kadang-kadang kita kurang halusi ke, membawa kepada kita jadi macam-macam. Pasal tengok tak, orang jadi samurai, orang jadi kung fu. Orang jadi silat pun ada. Macam-macam keadaan membawa kepada was-wasnya dan macam-macam. Dengan sebab kita tidak amati sikit masalah niat kita ni. Duk turut orang, duk ngaji tak ngaji sangat. Kebiasaannya hak duk berlaku kung fu ni, kebiasaannya orang yang kurang amati dan kurang mengaji. Dia mengaji sekadar-kadar, lepas tu tak amati sangat, membawa kepada jadi was-was, membawa kepada jadi kung fu samurai. Tu masalah dia. Pertamanya niat. Apakah niat? Apa kau niat? Niat tu apa? Iaitu, ini takrif dia. Maksud niat ni orang panggil takrif ataupun definisi bagi niat. Apa kau niat? Niat ni takrif ya gapo? Pengertian dia tu gapo? Ni ingatlah kalau kita orang ngaji fiqh ni kena ingatlah hak ni takrif ni. Iaitu niat tu apa Qasdu syai'in. Dia kata dia, kalau ada alif lam pun molek qasdu syai'i, tu molek. Kalau kita kata tak ada alif lam pun kadang-kadang jadi tak sunyi daripada kila wa qala lagi tu. Qasdu syai'in muqtarinan bi fa'lihi. Tu bahasa Arab. Bukan ni hak tu takrif je. Lama duk baca hak tu. Qasdu syai'in muqtarinan bi fa'li. Allahu akbar. Bukan niat hak ni. Ini takrif dia, pengertian untuk kita nak buat niat tu kena. Untuk kita nak kerja niat tu kena, kita kena tasbik dengan takrif ni. Apa dia ke niat? Iaitu qasdu syai'in, qasdu syai'i muqtarinan bi fa'lihi. Muqtarinan bi fa'lihi. Ni kalau kita ngaji nahwu ni, kita kena boleh i'rab dah lah ni. Kalau orang kita ngaji nahwu ni, kita boleh i'rab dah. I'rab lagu mana? Qasdu syai'in idafah. Qasdu kepada syai', idafah masdar kepada maf'ul. Tu. Muqtarinan hal kepada qasdu tu.
Bi bo takluk kepada muqtarinan fa'lihi hidamah rajak kepada syai'. Rajak kepada syai'. Tu kalau di segi i'rab nahwu. Kalau yang tak pandai nahwu pun tak apalah, biar ke dia. Kita tengok terjemahan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fa'li. Apa makna qasdu syai'in? Kata dia menyehaja. Niat ni kosak. Kosak. Apa makna kosak? Menyehaja. Apa makna menyehaja? Sengaja hati. Sengaja tu lah. Sengaja sengelan. Sengaja tuju tupu hati. Kosak. Kosak tu nak. Kemahuan hati nak. Sengaja sengelan hati kita. Nak hati kita. Kandak oleh hati kita. Sengaja hati kita. Nak gapo? Syai'in. Sengaja. Mensengaja. Menyehaja. Mengkosak. Menuju. Menupu hati. Suatu akan suatu. Suatu ibadat. Maksud dengan suatu di sini, sembahyang kita. Maksud gapo qasdu syai'in? Hati tuju semaya. Hati tuju nak semaya. Hati tupu nak semaya. Tu qasdu syai'. Hati nak semaya. Tak kira kita Allah tu hati duk nak ke wi'at lemu lagi. Tak kira nak bicara, nak wirupu lemu, nak wali lemu lagi. Tak kira lagu tu. Allah tak kira makan nasi, Allah ni nak ke semaya. Kijak tu lepas pada Allah, hati kita tuju nak buat apa? Nak semaya. Hadap kepada semaya, tupu ke semaya. Tu kosak menyengajakan suatu. Allahu Akbar, tupu nak semaya lah. Ketika kosak tu lah yang ada gapo tiga perkara yang musannaf ataupun ulama kita buat ni. Situ tempat orang kita jadi waswasnya. Dia bukan niat, dia mencerita dalam hati dia, membawa kepada dia tarik takbir tu panjang. Tu padahal niat tu sangat mudah. Mudah pun kena kira juga. Mana niat ni sangat singkat je masa dia. Sedar ya. Bukan kata lama. Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat jadi makmum kerana Allah Taala. Allah tu tak habis lagi. Nak bar Allah panjang. Tu dia dah. Bukan situ. Jaga tengok dulu. Jadi menyehaja akan suatu, menyehaja hati akan suatu ibadat. Han keadaan menyehaja kita tu, serta ni kita i'rab jadi hal. Dalam keadaan tu, dalam keadaan kita kosak nak semaya tu, kosak kita, tuju hati kita tu, serta, jadi berserta ia perbuatan dengan perbuatnya, serta perbuatnya, serta mengerjakannya suatu tu. Kita kosak hati, tuju hati untuk semaya. Dalam keadaan kita kosak tu, serta kita buat semaya dah. Mana kita mula dengan Allah tu dah mula semaya dah. Bukan duduk di rumah, duduk pakai selipar, turun tangan nak pergi masjid. Aku nak semaya. Bukan niat hak tu, kerana tak nak buat lagi. Ni setengah orang kata, aku niat mari di rumah dah. Bukan niatmu ni tak reti. Tak reti. Ada setengah orang, naik kepada masjid tu, bila naik ke masjid, pakai Allahu Akbar. Mu tak niat dah ke? Aku niat di rumah lagi. La ilaha illallah. Aku niat di naik tangga masjid lagi. La ilaha illallah. Jahilnya dengan takrif niat. Jahil dengan takrif niat sampai gitu lalu. Aku niat mari rumah lagi. Rumah tok mu kena panggil niat butu tu. Tu. Kalau kata, rumah ayah mu kena panggil niat. Orang tak panggil niat. Mari di rumah tu tak panggil, orang panggil azam. Bukan niat. Azam ni sebelum daripada niat. Martabat dia tu. Sebelum daripada niat. Azam ni, kita tupu hati nak buat benda. Tapi tak buat lagi. Tak bersekali dengan buat.
Tu orang panggil azam kita. Nak makan nasi di depan kita. Nak makan. Oh, lapar. Nasi di depan kita. Aku nak makan. Nok. Setagi. Nanti 5 minit lagi, aku nak makan. 5 minit lagi, aku nak makan. Maka hati sentiasa tupu hendak nak makan nasi. Tapi dalam keadaan itu, kita cebok nasi dah lagi. Tak suat nasi masuk dalam mulut lagi. Ketika tu tak panggil niat. Niat tu, orang panggil apa tu? Panggil azam. Niat tu bila? Bila mula. Geruk. Ngak. Tu bila ngak. Berserta dengan buat. Hati tuju nak makan, sekali dengan buat. Tu niat. Niat kita. Ni bukan niat maknanya. Ni kadang-kadang istilah orang kita kecek saja. Hoi, aku nawaitu di rumah lagi. Nawaitu gapo? Nawaitu tu aku niat di rumah lagi. Bukan makna niat tu, bukan niat. Hak tu azam hati. Tapi cakap je niat nawaitu tu makna aku dah azam hati. Aku putus hati mari rumah dah. Nak mari sini tapi kecek luar kita niat. Aku niat dah. Aku niat nak wid dah. Tu. Padahal mengikut istilah tu, niat tu kena berserta dengan buat. Berserta dengan kita kerja, berserta dengan kita melakukan. Begitulah semaya kita. Kalau kita duduk atas jadah je baru hati kita nak semaya, tu bukan niat lagi, orang panggil azam kita ya. Azam nak semaya. Azam putus. Maka azam tu lah diberi pahala dah tu. Azam tu beri pahala walaupun kita tak semaya lagi dengan sebab semata-mata keazaman kita, Allah beri pahala dah. Allah beri pahala. Habis itu, maka kata dia, tengok dulu, menyahajakan hati kita akan suatu ibadat, yakni sembahyang. Sengaja hati nak sembahyang serta buatnya sembahyang kita, suatu tu. Suatu serta dengan buat Allah mula di tu kita niat, kita nak semaya dah teka tu, berserta dengan sampai kebat nanti lagi akan datang sebut. Benda mudah tapi bila tak amati maka jadi susah, ataupun amati sekerak-sekerak, sebahagian tidak amati dengan cara semuanya, maka jadi susah. Benda mudah tapi bila buat tak kena cara, maka jadi susah. Niat ni mudah sekali. Tapi kalau tak amati, maka jadi payah sekali. Dia payah sekali pula. Kerana benda ni benda qal dalam hati. Ia bukan benda supaya dengan rukun fi'li. Niat ni rukun qalbi. Rukun yang bergantung, bersangkut paut dalam hati tu. Maka dia susah. Susah. Kalau tak amati, jadi susah. Tu insya-Allah tak payah pun. Tu janganlah siapa ke gitu lalu Allahu Akbar. Tu pun kadang-kadang tak lekat lagi tu. Allahu Akbar. Tak sudah. Allah gapo? Apa benda tu dia mau duk kira tu? Apa benda? Bukan niat tu Hak tu cerita hati, orang panggil hadisun nafsi. Bacaan dalam hati. Sebenarnya bukan niat. Allah panggil. Ketika tu tangan dia pun mula nak jadi kungfu, nak jadi silat tu. Sebab dia nak silau mau cepat-cepat. Hak dia kira sajaku semaya fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allah sajaku. Tu dia. Habis itu Masya Allah. Tu jaga dulu Siti. Nanti kita nak wayak sekali lagi. Cuma we faham dulu niat apa? Niat tu qasad hati. Yakni hati tuju nak kerja satu benda. Lepas tu nak tu berserta dengan kita buat benda tu dah. Tu niat. Hati kita mau tuju ke satu perkara amalan. Dalam keadaan tu
kemahuan kita tadi berserta dengan perbuatan kita. Itu dikatakan niat di sisi istilah ulama fiqh. Tu bukan istilah, bukan panggil kampung-kampung. Kampung kita tu niat di rumah tu lagi dah. Aku niat mari dah nak semaya. Aku nawaitu dah. Tak aku nawaitu dah. Kecek nawaitu pula. Tu. Ana nawaitu, pana nawaitu, pia semaya tak reti nawaitu. Tu. Pia puasa tak reti nawaitu. Tu. Kena amati dah buku ni. Sikit-sikit pekerjaan yang berkaitan dengan agama. Ini bukan benda yang mudah-mudah ni. Bukan benda yang sunat kita ngaji ni, wajib fardu ain ni. Kerana kita kena sentuh tepuh hari-hari benda ni. Sampai kepada kita mati. Tak boleh kita tinggal walaupun satu waktu. Nisbah kepada lelaki. Tu dia. Allahu Akbar. Semaya kita ni. Habis itu jaga sikit lagi. Dan tempatnya. Tempat niat. Niat tu di mana? Tempat berlaku niat tu. Tempatnya, tempat berlakunya niat. Tempat berlaku niat tu di mana? Di mulut ke? Di tangan ke? Di mana? Dia kata di hati. Tempat niat tu di hati. Mahalluha al-qalbu. Tempat niat tu di hati. Tulis pada di hati. Adapun berlafaz niat itu sunat jua. Adapun berlafaz niat itu maka sunat jua. Sunat hai'ah ya. Usalli itu sunat dalam mazhab kita Syafi'i. Mazhab kita Syafi'i usalli itu sunat je. Sunat bukan lagi rukun, bukan fardu, hanya sunat. Kalau kita tak baca usalli boleh ke tak? Tak ada apa. Tapi buat dengan tahu lah. Buat dengan tahu. Maknanya tak usalli pun moga hatiku niat. Gitu. Bukan kata tak usalli kerana bid'ah, usalli. Hak tu buat dengan jahil orang panggil. Tu buat dengan jahil hakikat benda. Bid'ah Nabi tak buat. Itu lain tu. Demo lain tu. Tu. Maka jangan kita pandai kata bila orang tu tidak usalli, orang tu bukan Syafi'i weh. Orang tu bukan mazhab kita. Orang tu ni orang mana ni? Mula nak mengiling, mula nak mengitar. Orang baru apa ni? Jangan. Dia tak sepatut kita duk mencemarkan persaudaraan kita dengan sekadar benda tu. Tu tak patut orang panggil tak lucu modal. Tak lucu modal dengan sekadar tu. Duk balah buku usalli lagi tak usah lah. Kita ni kena faham benda tu. Jangan duk balah buku usalli ni. Allah, tak ada dah masyarakat kita kena bincang benda lain dah. Lebih patut lagi, lebih penting banyak perkara lagi. Usalli tu kena tak tepi dah. Masing-masing jaga mazhab kita Syafi'i disunat. Demo tak baca, jangan menyalahi, jangan bersalahkan kita. Dan kita baca, nampak demo tak baca, jangan bersalahkan dia. Gitu sudah. Maka bila nak bicara dengan cara ilmu, mari bicara tengok sebab apa ulama kita dah berkhilaf, sebab apa punca di mana mazhab kita Syafi'i, sebab apa diistimbatkan sunatnya berlafaz dengan niat usalli berdasar daripada hadis mana atau qiyas dari mana, ilah apa. Tu lain. Bicara tengok. Tu dia dah. Ni kalau tak usalli mula nak mufarakah, tak saya semaya mula lagi dah tak saya di makmum dia tu. Hei, jaga hak tu sunat. Kalau kata tu imam tak baca bismillah, mula boleh kira hak tu, boleh kira lagi kerana benda tu rukun. Bismillah ni satu ayat daripada Fatihah. Tak baca tu membawa kepada batas semaya mazhab kita Syafi'i. Tapi kena betul-betul dengar kata dia tak baca lah. Selama mana masih boleh ihtiman, selama mana masih boleh tanggung kata dia baca koh, kita kena tanggung kok jalan molek. Barangkali tu dia baca sembunyi tu, kita tak dengar ya. Tanggung kalau selama boleh tanggung. Malaikat kita nyata-nyata. Apa nyata?
Allahu Akbar, Alhamdulillah, selalu dah. Tak ada ruang sikit pun untuk boleh kita tanggung kata dia baca dengan cara sir, baca dengan cara koho-koho. Kalau tidak ihtimal lagu tu, hak tu nyata kata tak baca. Ketika tu tak boleh kita ikut dah lah. Tak boleh kita ikut dah. Tapi jarang-jarang sangat berlaku perkara tu. Jarang-jarang sangat. Tu jaga dah. Habis itu jaga sikit. Maka kata dia tempat dia di hati. Usalli tu sunat, tak baca pun sah. Cuma baca lah. Malah nak jaga hati ni, nak orang panggil nak menolongkan. Seolah kata nak membantu, nak meringankan hati untuk nak mendatangkan niat, untuk kita nak silakan niat tu. Jadi ringan, moga mulut tolong dah ni. Soal tu nanti nak tolak dah, mulut nak tolak weh. Usalli fardan zuhri arba'a. Ya mari dah, mulut tolong dah, tolong tolak dah. Hati pun selalu dah Allah tu jadi mudah. Sebab mulut duk tolong tolak weh. Mulut duk tolong tolak dah. Tapi kalau tak ada baca usalli kadang-kadang susah dengan sebab jadi hati tu duk sibuk benda lain mari sekaligus, duk sibuk kerja-kerja nak hadap ke semaya, sekaligunya nak mensilakan niat dengan cara lengkap tu jadi susah. Lalu tu hati nak tolak, nak tolong tolak weh. Jadi orang panggil liyusa'idul lisana alqalba, supaya hati membantukan, supaya mulut lidah itu membantukan hati, membantu untuk meringankan hati itu berlakukan niat. Maka kata dia, hati tempat dia, niat di sini. Niat di hati. Sebab tu orang tak tahu kata kita niat kau belum. Allah lah yang mengetahuinya. Tetapi Nabi bagi tahu dah, segala amalan itu akan terjadinya dengan sebab niat. Tapi niat di hati, Allah lah yang tahunya. Allah lah yang tahunya. Kita buat gapo. Kadang-kadang kita tak ada niat semaya, kita buat rupa saja. Allah lah yang lebih tahu. Orang lain kadang-kadang dia tengok zahir kita semaya, padahal hakikat kita tak semaya sekali. Tu Allah lah yang lebih mengetahuinya. Maka hak tu tepatnya di hati kata dia. Allahu Akbar. Tu pukul apa dah ni masa kita? Masa kita mula pukul 9.30, 10.30, sejam lebih-lebih dah ni dah. Tu. Nanti semula pula lah nampaknya kita kena mulai baru bahasa baru tu. Kalau sembahyang itu fardu, maka hendaklah menghadid dalam takbirnya qasad dengan sahaja ku sembahyang, dan ta'arrud dengan fardu, dan ta'ayyun, boleh baca ta'yin pun ada baca ta'ayyun dengan waktu. Umpama zuhur, asar, Jumaah. Tu kitab duduk Jumaah. Kalau kitab baru tu jatuh sini. Kitab baru yang tulis jimim je, jam. Kita dah baca juga. Apa ni? Zuhur, asar, jam. Jam. Apa jam? Jam berapa pula? Bukan jam Jumaah. Kalau kitab baru sikit, kita akan jatuh. Kalau kitab lama sikit, dia ada Jumaah. Situ tu. Maka jaga-jagalah. Di segi kitab ke pun kena tengok, kena hati-hati juga. Hak tu lah kena mengaji. Kalau kita mengaji dengan Tok Guru akan tolong betul kita. Sehingga kita tak tersilap dalam bacaan kita, apa semua tu. Maka sekadar tu dulu, insya-Allah kita sambung lagi pada malam yang seterusnya dengan kata, dan kalau sembahyang itu fardu. Sembahyang ni ada 3 pula. Sembahyang fardu, sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat. Ya ada 3. Maka 3 tu ada habuan niat masing-masing itu tak sama tu. Cara wajib dalam niat kita tu tak sama. Tu kena mengaji pula. Sekadar tu dulu. Kemudian, dan kalau sembahyang itu fardu, maka hendaklah menghadir dalam takbirnya qasad dengan sengaja sahaja aku sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala peliharakan kita dan memberi kesihatan kepada kita semua dalam keadaan COVID ni. Haraplah jaga diri masing-masing, dan juga semoga Allah Ta'ala memberi kesihatan kepada kita terlepas daripada penyakit yang sedang
melanda dan mengujikan umat Islam kita sekarang ni. Dan juga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita sehingga kita dapat pula belajar ilmu agama pada malam yang seterusnya, insya-Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.